Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat dipertemukan dalam siri pembelajaran dan juga pengajaran secara online. Jadi ustaz akan terangkan bagi subjek adab ataupun akhlak Islamiah bagi silibus UPKK, dan kita tengok kepada isi kandungan. Dalam isi kandungan ini dijelaskan secara detail tajuk-tajuk yang akan kita pelajari sepanjang tahun untuk silibus UPKK ini. Kita lihat pada tajuk yang pertama untuk tahun 3, iaitu adab menghidangkan makanan dan juga minuman pada muka surat yang pertama. Okey. Di bawah tajuk ini, di bawah tajuk adab menghidang makanan dan juga minuman ini ada 5 tajuk kecil. Yang pertama adab, yang kedua adalah perkara yang dilarang ketika menghidangkan makanan, yang ketiga faedah menyediakan makanan dan minuman dengan betul. Okay, yang keempat akibat tidak beradab menghidang makanan dan minuman, dan yang kelima adalah dalil daripada hadis sabda Nabi SAW. Okey, kita akan tengok satu persatu, ya. Kemudian kita akan terangkan dan kita akan fahamkan, ya, supaya murid-murid mendapat kefahaman yang benar daripada tajuk yang ustaz nak jelaskan ini. Okey, baik. Subtajuk ataupun tajuk kecil yang pertama di bawah tajuk adab menghidang makanan dan juga minuman. Okey. Tajuk kecil adab menghidangkan makanan dan minuman. Okey, yang pertama ialah mesti lap pinggan dan mangkuk sebelum digunakan. Okey. Maknanya kalau kita ambil pinggan tu daripada rak ataupun daripada sinki, daripada mana, pinggan yang telah dibasuh, mestilah pinggan tersebut dilap terlebih dahulu. Jangan terus pakai, sebab kita tak tahu pinggan tu waktu malam kita tak tahu binatang apa yang merayap dekat pinggan kita tu. Okey. Walaupun kita nampak zahir bersih, kelap juga. Okey. Baik, yang kedua adalah tidak menggunakan pinggan yang retak dan juga sumbing. Okey, maknanya pinggan tu kita tengok dahulu. Kalau ini contohlah ada tetamu datang rumah kita, kita tengok pinggan yang kita nak hidang tu mesti pinggan yang tak ada retak dan dia tak ada sumbing. Sumbing ni maknanya pecah walaupun sedikit di bahagian pinggan tu tadi. Maknanya tengok pinggan tu retak ke tak retak, okey, ada sumbing ke tak ada sumbing. Hikmah dia apa? Sebab kita takut dekat celah-celah retakan tu ataupun dekat bahagian sumbing tu takut ada kuman ataupun bakteria yang ada kat situ, bila orang makan dah sakit perut. Baik, yang ketiga adalah menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Maknanya pinggan mangkuk tu mestilah dipastikan terlebih dahulu telah bersih daripada sisa-sisa makanan ke, daripada najis-najis binatang ke, tai cicak ke, habuk ke, apa ke benda ke, mesti bersih. Okay, maknanya tadi lap tadi kita lap, kemudian kita tengok pinggan tu mesti bersih, ya, daripada sebarang kotoran. Yang keempat adalah menyusun hidangan dengan kemas. Maknanya hidangan dekat atas meja tu biar kita susun dengan kemas, cantik dan tersusun. Kalau tetamu datang rumah kita, kita kena susun dengan cantik, ataupun kita makan bersama dengan keluarga, kita kena hidangkan makanan, maka kita kena hidangkan dengan secara tersusun. Okey, jangan kita cawan letak dekat hujung pinggan, hujung meja. Kemudian jug pula dekat hujung sebelah sini, jug air sebelah sini, cawannya sebelah sana. Periuk nasi, nak cedok nasi dekat sebelah ujung sana, pinggannya sebelah sini. Lauknya pun berterabur, ada kat atas lantai, ada kat atas meja, ada kat atas kabinet. Jadi kena susun semua teratur di atas meja. Okey. Dan yang kelima adalah menyediakan peralatan yang mencukupi seperti sudu, garfu, pinggan dan juga lain-lain. Okey, contoh kalau ada hidangan yang berbentuk kuah, ya, yang ada bentuk kuah, mesti kita kena sediakan sudu ataupun sudip untuk kita kaut kuah tadi tu. Okey, takut kalau kita tak sediakan sudu kan tetamu kaut pakai tangan nanti kan. Ambil kuah tuang kat pinggan, dia kata, kenapa tak sediakan sudu? Jadi mestilah menyediakan peralatan yang mencukupi, ya. Dan juga pinggan kalau ada yang mungkin ada yang tak biasa pakai sudu, ataupun mungkin ada yang tak biasa pakai tangan. Tak apa, kita sediakan saja sudu dan juga garfu, ya. Tapi tak payahlah sediakan semua, kan pisau, sudip, senduk semua dia letak atas meja, tak payah, ya. Mana yang diperlukan sahaja.
Okey. Baik, itu adalah 5 adab-adab menghidangkan makanan dan juga minuman. Okey, kita tengok pula kepada perkara yang dilarang ketika menghidangkan makanan, ya. Maknanya dalam waktu kita nak menghidang makanan tu ada benda-benda yang perlu kita jauhi. Okey, yang pertama ialah sengaja melambatkan penyediaan makanan. Ya, maknanya dia bukan ada sebab apa-apa pun, dia memang sengaja. Bukan sebab gas habis ke, bukan sebab bahan mentah tak ada ke, bukan sebab apa ke, tapi dia sengaja. Dalam hati dia kata, oh tak apa, biar dia lapar sikit kan, tunggu lambat sikit, biar dia lapar dulu, saja nak mengkhianati kawan-kawan dia ke datang kan, kata biar lapar dulu, biar dia masuk angin dulu. Jangan macam tu, ya. Baik, yang kedua ialah mengangkat makanan sebelum selesai. Perkara yang dilarang, jangan mengangkat makanan sebelum selesai. Maknanya kalau kita sedang makan, contoh bersama dengan keluarga, tengah makan, kita habis dulu. Jangan pula kita nak buat-buat rajin, kita angkat pinggan kita angkat pinggan mak kita belum habis makan lagi baru nak suap. Mak kita belum habis makan ni, kita dah angkat dah. Kata, ni dah kenapa ngangkat pinggan orang belum habis makan ni? Lauk pauk atas meja tu pun, kalau tak habis ada orang tak habis makan lagi, kita jangan angkat. Macam seolah-olah macam kita tak bagi dia makan lagi banyak-banyak dah. Kata, dah cukup dah, jangan makan lagi sampai habis. Dibawa lari pinggan tadi tu. Jangan. Baik, yang ketiga adalah jangan menggunakan pinggan mangkuk yang kotor. Yang ni kita sendiri pun tak nak. Kalau kita tak nak, jangan kita bagi pada orang lain. Jangan kita, begitulah juga kalau kita tak nak, kita juga jangan buat pada orang lain. Maknanya jangan hidang kepada mereka pinggan yang kotor. Nanti juga akan mengaibkan kita. Takut-takut nanti tetamu yang datang tu dia cerita pula kat orang. Dia kata, aku datang rumah si Pulan ni, dia hidangkan aku pinggan tu ada taik cicak. Bukan 1, 2, bahkan 3, 4, 5 taik cicak atas pinggan aku tu. Jadi dah aib. Viral pula dah dekat Facebook atau pergi rumah si Pulan ni dihidangkan pinggan yang bertaik cicak dan sebagainya. Kan dah kita sendiri yang malu. Sebab kita buat perkara yang dilarang ni. Perkara yang dilarang yang keempat adalah menggunakan pinggan mangkuk yang pecah dan juga sumbing. Ini berlawanan dengan adab tadi tu. Maknanya jangan sesekali kita menggunakan pinggan yang pecah ataupun pinggan yang sumbing, sebab kita dah sebut tadi takut ada bakteria ataupun kuman di celahan rekahan tadi tu kena pada makanan, bercampur dengan makanan, kemudian tetamu makan habis keracunan makanan. Itu hanya 4 saja, iaitu perkara yang dilarang ketika menghidangkan makanan. Kita tengok pula kepada tajuk kecil, faedah menyediakan makanan dan minuman dengan betul. Maknanya apa hikmah dia, faedah dia, apa hikmah dia, apa kelebihan dia, apa fadilat yang kita boleh dapat. Fadilat ni maksudnya kelebihan lah. Baik, yang pertama adalah tidak tercedera semasa makan. Tidak tercedera macam mana pula ni? Adakah orang makan sambil bertumbuk ni? Tak ada. Ataupun terselioh semasa makan? Ada ke? Tak ada. Tercedera di sini maknanya takut-takut kalau dia makan, waktu dia makan tu pinggan yang kita gunakan tu adalah pinggan yang retak. Takut ada serpihan seramik pinggan tadi tu dia termakan ke, termasuk mulut, luka lidah, luka bibir. Lagi bahaya kalau termasuk perut, koyak pula dalam usus-usus dalam perut tu habis. Jadi hikmah dia ialah supaya tidak tercedera semasa makanan. Yang kedua adalah terhindar daripada penyakit. Macam yang kita sebutkan tadi, dalam cerahan rekahan-rekahan tadi tu ataupun sumbing-sumbing tadi tu ada kuman, ada bakteria yang boleh membawa penyakit. Jadi bila dia menggunakan pinggan yang pecah, pinggan yang sumbing, maka akan datangnya penyakit. Ataupun menggunakan pinggan kotor tadi kan, digunakan pinggan kotor. Bila dia lap dulu, maka pinggan tadi tu akan terhindar daripada kuman, akan terhindar daripada bakteria yang boleh mendatangkan keracunan makanan, yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Yang ketiga adalah dapat menjaga kebersihan makanan. Maknanya terhindar makanan itu tadi daripada cepat rosak. Contoh kalau kita nak hidangkan kuah kari, contoh kari ataupun gulai kari ke apa, lebih kurang lah, kita hidangkan di atas pinggan yang pecah, pinggan yang retak. Kalau pecah macam mana? Pinggan yang retak yang ada sumbing.
Dalam tu pula ada sisa-sisa makanan sebelum ni yang kita basuh dia tak hilang. Itu sebab dia masuk dalam celah rekahan tadi tu. Kita masuk pula gulai baru. Bila kita masuk gulai baru, dia bercampur dengan sisa makanan yang lama dalam celahan rekahan tadi tu. Maka bakteria tu dia akan merebak masuk ke dalam makanan yang baru. Akhirnya makanan itu cepat rosak. Okay, makanan tu dah cepat rosak, dah basi, tak boleh nak dimakan dah. Jadi itulah dapat menjaga kebersihan makan. Okey, yang keempat adalah menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah. Maknanya kalau kawan-kawan kita datang tadi, dia tengok kita hidangkan makanan pun dengan pinggan yang okey, pinggan yang cantik, pinggan yang bersih. Jadi kita terhindarlah daripada keaiban. Maknanya dia tak mengumpat kita lah, macam kita dah sebutkan tadi. Okey, yang kelima, memudahkan tetamu makan dengan selesa. Okey, maknanya tetamu dia makan tu dia rasa seronok. Dia rasa seronok bila mana dia menjadi tetamu kita. Ini adalah sunnah baginda Nabi SAW dalam memuliakan tetamu. Maknanya tetamu datang tu, kita jangan buat tetamu tu rasa tak selesa dengan keadaan hidangan kita ke, ataupun keadaan kita ke, keadaan rumah kita ke. Ini berkaitan dengan adab melayan tetamu. Nanti kita akan belajar dalam tajuk besar yang kedua. Jadi dia akan memudahkan tetamu untuk makan dengan selesa. Dia rasa tak terganggu. Kalau dia makan-makan, tiba-tiba dia tengok ada pinggan, ada sumbing, dekat celah sumbing tu pula ada kepala ikan bilis yang entah daripada zaman bila tersepit kat situ kan. Jadi dia tengah suap 3 suap 2 suap, dia tengok, alamak, ada kepala ikan bilis yang entah daripada bila terselit kat situ, dah berkulat, dah bercendawan. Dia kata, ni macam mana aku nak makan ni kan. Dia nak tukar hidangan, tukar pinggan lain kan, dia takut tuan rumah terasa ke apa ke benda ke. Jadi dia rasa tak selesa makan sebab kita tak menjaga adab tadi tu. Okey, kita tengok kepada tajuk yang kecil yang seterusnya, iaitu akibat tidak beradab menghidangkan makanan dan juga minuman. Maknanya akibat buruk, sebab daripada perbuatan kita tidak menjaga adab menghidangkan makanan tadi. Baik, makanan yang dihidang tercemar. Okey, makanan yang dihidang tu tercemar, maknanya kita sebutkan tadi tercampur bau dengan bakteria yang ada kat pinggan tu, maka makanan tu akan cepat rosak dan busuk dan basi. Tercedera semasa makan, tercedera semasa makan, bukan maksudnya dia telan garfu ke apa, bukan. Maknanya macam tadilah kita sebut ada rekahan-rekahan, pecahan-pecahan tadi tu, dia termakan, maka tercedera. Senang mendapat penyakit, makan tertelan tai cicak. Sebab kita tak basuh tai cicak tu dekat pinggan tu, dia tertelan tai cicak, dan tai cicak tu ada banyak bakteria, maka dapat penyakit keracunan makanan. Okay. Maruah tuan rumah tercemar, kita dah sebut tadi, viral pula. Pergi rumah si fulan ni, dia tertelan tai cicak. Pergi ke rumah si fulan ni, tertelan serpihan pinggan. Okey, jadi tetamu tidak dapat makan dengan selesa. Dia nak makan kat rumah kita ni, dia pun rasa tak selesa. Lain kali takut dia dah tak nak datang lah. Kita ajak, marilah datang rumah aku buat rumah terbuka ni. Dia kata, insya-Allah. Tapi dalam hati dia kata, tak nak aku pergi rumah dia. Pergi rumah dia pun pinggan cawan semua tak basuh. Pinggan cawan dia semua hitam, ada hitam-hitam, daki-daki hitam. Tak dibersihkan. Jadi dia tak nak pergi. Okey, jadi ini. Dan disertakan dengan satu sabda Nabi SAW yang berbunyi, an-nazafatu minal iman, iaitulah kebersihan itu sebahagian daripada iman. Apa Nabi sebut di sini, kebersihan itu separuh daripada iman? Maknanya, kalau kita mengaku bahawa kita ini adalah orang yang beriman, yang benar-benar beriman, maka hendaklah kita melakukan ciri-ciri ataupun menerapkan ciri-ciri orang yang beriman dalam diri kita. Okay, kalau kita kata kita orang beriman, ciri-ciri orang beriman tu kena ada dalam kita. Salah satu dia apa? Iaitulah menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan ini bukan setakat dalam hidangan makanan tadi, dia juga sebenarnya lebih luas. Okay, menjaga kebersihan dia lebih luas. Jaga kebersihan diri kita ni. Sebab tu kita mandi, jaga kebersihan, gosok gigi, kemudian apa lagi, bersihkan apa yang patut. Okey, kemudian kebersihan kawasan rumah. Dalam bilik kita, takut dalam bilik kita tu entah macam-macam apa benda, sampah jajan ke, sampah biskut ke apa benda, semua dicampak kat situ. Bawah katil kita tu dah bersarang tikus dah.
beranak pinak, dah bercucu cicit, dah berketurunan tikus dah. Ya, kalau dia orang buat kenduri tu memang meriah dekat bawah katil kita tu. Sebab kita tidak menjaga makanan. Belum cerita pasal lipas lagi, ya. Lipas pun terlalu banyak kalau rumah kita separ, rumah kita kotor, ya. Malam-malam tidur tu lipas boleh selamba keluar masuk ikut hidung, keluar ikut mulut, ya. Dia kata, rumah ni rumah aku. Lipas tu kata, rumah ni rumah aku, jadi aku boleh buat apa saja. Dia boleh masuk ikut hidung, keluar ikut mulut, keluar ikut telinga, okay? Jalan celah-celah baju kita. Tu sebab akibat rumah kita tidak bersih. Dan juga kebersihan kawasan sekitar rumah. Okay, belakang rumah kita kena bersihkan. Kalau ada rumput-rumput tu kita kena buang, ya. Takut pula nanti ada ular tedung ke apa ke benda ke yang menyelinap masuk dalam rumah kita. Kalau rumah terlalu kotor, terlalu bersepah, banyak haiwan perosak, maka haiwan-haiwan pemangsa ni dia akan datang. Okay, dia akan cari mangsa, haiwan nak memburu mangsa dia tadi. Okay, dia akan datang ke rumah kita. Jadi tu antara sebab Nabi kata an-nazafatu minal iman. Dan kawasan sekitar, maksudnya kampung kita, sekolah, kawasan sekolah, menjaga kebersihan itu adalah satu keutamaan dan salah satu ciri bagi orang-orang yang beriman. Okey, sekian saja untuk tajuk besar yang pertama, iaitu adab menghidang makanan dan juga minuman. Jadi insya-Allah dalam video seterusnya Ustaz akan terangkan tajuk yang kedua, iaitu adab melayan tetamu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.